Assalamualaikum semua anak-anak pelajar cikgu. Cikgu mengharapkan semua anak-anak pelajar cikgu sihat dan penuh bersemangat untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kita pada minggu ini. Jadi pada minggu ini tajuk PSW kita adalah di bawah bab 14 iaitu irama dan pergerakan. Okey, yang pertama kita perlu lihat sebagaimana biasa anak-anak pelajar cikgu, kita perlu tahu apa objektif, tajuk, prinsip irama dan pergerakan. Jadi di sini anak-anak pelajar sudah tentulah perlu memahami yang dengan lebih jelas apakah prinsip irama dan pergerakan. Seterusnya anak-anak pelajar cikgu perlulah mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip irama dan pergerakan bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Anak-anak pelajar juga daripada fahami prinsip irama dan pergerakan boleh menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan yang cikgu akan berikan setiap sesi pengajaran cikgu. Dan akhir sekali, melalui tajuk ini juga, anak-anak pelajar cikgu perlu menghayati hasil karya seni visual yang anak-anak pelajar cikgu hasilkan. Sekarang kita pergi kepada definisi irama dan pergerakan. Jadi antaranya, irama merupakan perkara yang kita boleh rujuk kepada unsur-unsur seni yang mana anak-anak pelajar cikgu sebelum ni cikgu dah bincang tajuk apa dia unsur-unsur seni yang anak-anak telah pelajari, dan unsur-unsur seni yang anak-anak pelajari itu dilakukan secara berulang-ulang dan melalui pengulangan tersebut ia akan menghasilkan seolah-olah nampak seperti bergerakan. Yang mana kita lihat ulangan melalui unsur seni tadi melalui pemerhatian irama dalam karya seni yang dihasilkan oleh anak-anak pelajar cikgu, kita akan dapat merasai seolah-olah wujud pergerakan daripada hasil yang dilakukan oleh anak-anak pelajar. Jadi itu adalah di antara definisi irama dan pergerakan di bawah tajuk minggu ini. Kemudian kita lihat sekarang apakah ciri-ciri irama dan pergerakan. Antaranya sebagaimana di bawah bab-bab yang lain, bila kita membincangkan ciri-ciri, ia melibatkan kepada 3 perkara yang utama iaitu di alam semula jadi, pada buatan manusia serta penghasilan karya seni visual. Jadi pada slide ini anak-anak pelajar lihat di alam semula jadi sebagaimana slide yang pertama ini, anak-anak lihat pergerakan angsa di dalam slide ini melalui hasil garisan yang berulang-ulang itu seolah-olah berlaku pergerakan di atas permukaan air. Ataupun daripada pergerakan ubur-ubur yang dilihat pada slide ini, susunan pergerakan ubur-ubur tadi dalam sekata dan tersusun, ia memberikan seolah-olah sekarang ini ubur-ubur itu berlaku pergerakan. Ini adalah di alam semula jadi. Pada objek buatan manusia pula, bagaimana pada slide ini, anak pelajar cikgu boleh lihat bagaimana tangga berpusing ini, rekaan yang dihasilkan ini memberikan seolah-olah walaupun kita tidak bergerak tetapi pergerakan rekaan tangga secara pusingan itu menampakkan kesan pergerakan. Begitu juga daripada penciptaan pergerakan air pancuk ini, air itu seolah-olah sedang berlaku pergerakan air. Ini pada objek buatan manusia. Kemudian juga kita boleh lihat pada karya seni visual sebagaimana pengkarya kita Syed Ahmad Jamal, penggunaan garisan yang berulang-ulang seolah-olah berlaku pergerakan di situ. Begitu juga karya yang dihasilkan oleh Yusuf Ghani di bawah tajuk Siri Tari ini menggunakan media campuran atas kertas seolah-olah pengulangan objek tadi ni menunjukkan ada pergerakan di situ.
Ini dikatakan irama dan pergerakan di dalam pendidikan seni visual. Seterusnya kita lihat kepada apakah fungsi irama dan pergerakan dalam PSV. Jadi di sini bila anak-anak pelajar memahami betul-betul prinsip irama dan pergerakan, anak-anak boleh lihat terdapat dua fungsi utama. Antaranya ialah melalui irama dan pergerakan, anak-anak pelajar boleh melihat karya seni yang dihasilkan itu lebih bertenaga dan realistik. Sebagaimana pengkarya kita Abdul Rasid Yusof menghasilkan karya seni visualnya menggunakan cat akrilik atas kanvas, ataupun juga kita dapat lihat fungsi irama dan pergerakan ini, hasil karya yang dihasilkan itu lebih berkesan. Sebagaimana pengkarya kita Nik Rafin menggunakan cat minyak atas kanvas. Ini memberikan gambaran seolah-olah berlaku pergerakan yang sebenar. Seterusnya kita pergi kepada teknik penghasilan irama dan pergerakan. Antara tekniknya ialah melalui olahan garisan melengkung dan beralung yang berulang. Sebagaimana pengkarya Tayyip bin Yub menggunakan penghasilan karyanya menggunakan akrilik atas kanvas. Begitu juga melalui teknik olahan unsur warna yang dilakukan oleh pengkarya Syed Ahmad Jamal di bawah tajuk Hujan Rahmat menggunakan media cat akrilik atas kanvas. Teknik juga boleh dilakukan melalui olahan unsur rupa berulang yang berbeza. Bagaimana pengkarya Yusof Ghani di bawah tajuk Siri Tari menggunakan media cat air dan dakwat atas kertas, ataupun juga olahan unsur jalinan, dan juga teknik melalui olahan unsur bentuk sebagaimana pengkarya Raja Syahriman di bawah tajuk Persamaan Membangun, atau juga teknik melalui olahan unsur ruang antara objek sebagaimana pengkarya Lon Tian Shih ini menggunakan media pastel atas kertas. Jadi anak-anak pelajar boleh lihat pelbagai teknik penghasilan irama dan pergerakan melalui pengkarya-pengkarya kita yang hebat ini. Jadi sekarang kita lihat apa tugasan anak-anak pelajar perlu lakukan pada minggu ini. Jadi antaranya ialah anak-anak pelajar cikgu inginkan menghasilkan corak daripada potongan kertas warna bagi menunjukkan kesan irama dan pergerakan. Jadi apa yang anak-anak pelajar perlu lakukan di sini? Anak-anak perlu menyediakan bahannya, antaranya ialah perlu ada gunting, pensel, kertas warna, gam dan kertas lukisan. Jadi langkah-langkah yang perlu anak-anak lakukan ialah membuat lipatan pada kertas warna. Kemudian daripada lipatan tadi, anak-anak pelajar cikgu perlu membuat lakaran rupa bentuk yang anak-anak pelajar inginkan dan menggunting mengikut lakaran yang telah dibuat. Setelah siap guntingan tadi, anak-anak pelajar cikgu perlu buka lipatan kertas yang digunting, dan hasil guntingan ini anak-anak pelajar perlu tampal semula pada kertas lukisan untuk menghasilkan corak yang telah anak-anak pelajar fikirkan melalui kreativiti anak-anak pelajar cikgu. Jadi anak-anak pelajar cikgu juga boleh rujuk buku teks pada muka surat 147 hingga 150, ataupun selepas ini anak-anak pelajar cikgu boleh melihat YouTube cikgu untuk hasilkan contoh-contoh karya melalui lipatan yang memberi gambaran pengulangan bentuk dan sebagainya berdasarkan tajuk unsur-unsur seni yang menunjukkan berlakunya irama dan pergerakan. Jadi itu saja tajuk cikgu pada minggu ini. Cikgu harapkan anak-anak pelajar cikgu terus sukses dan gembira dengan tugasan cikgu. Mudah-mudahan memberikan keseronokan untuk pembelajaran
anak-anak pelajar cikgu pada minggu ini. Sekian, terima kasih.